Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu untuk meneruskan kuliah. Yang mana kuliah ini untuk pelajar-pelajar baru, sebenarnya kuliah ini adalah kesinambungan daripada kuliah-kuliah yang lalu, yang mana kita berpandukan sebuah buku yang amat bagus untuk kita baca dan kita hadap betul-betul, iaitu buku karangan Dr. Fatih Yakan yang telah meninggal dunia suatu ketika dahulu. Allah yarham almarhum Dr. Fatih Yakan merupakan salah seorang pejuang Islam dan ahli gerakan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukunya ialah Apa Arti Saya Mengenal Islam. Saya rasa pelajar-pelajar yang lama dan juga pelajar yang baru sudah maklum tentang buku ini. Mana-mana sekolah-sekolah agama ataupun usrah dan sebagainya membincangkan tajuk buku ini, iaitu berkaitan dengan seorang Muslim bila dia mengucapkan dua kalimah syahadah, maka sudah pastinya terbeban di atas bahunya tuntutan yang wajib dia lakukan sebagai bukti dia mengucapkan syahadah tadi. Apa guna kita mengucapkan syahadah tapi kita tidak membuktikan dengan tindakan? Kerana iman itu laisa bitamanni. Iman itu bukan sekadar satu cita-cita ataupun impian ataupun angan-angan semata-mata, tetapi ia kena buktikan. Bukti dengan apa? Buktikan dengan lidah, buktikan dengan perbuatan dia sendiri. Dan buktinya tadi, pembuktiannya dengan ilmu dan bersungguh-sungguh mengerjakan perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni ada dua audien depan saya. Satu pelajar-pelajar lama, satu pelajar-pelajar baru. Betul tak betul? Yang belah sana ni pelajar baru kan? Pernah jumpa saya sebelum ni? Pernah? Ada seorang muka macam kenal. Belakang pernah jumpa saya. Ni kira ramai, kalau tidak 10 orang. Tak cukup jari tangan ni, tak cukup boleh kira belakang. Kalau pelajar perempuan lah, sibuk dekat selama nak kena mengasuh lah, basuh baju lah, nak kena sikar baju, masak kat suami semua. Jadi tak ada nak main kuliah. Dan selama sini sibuk mereka duduk dengan suami. Tetapi pelajar lelaki biasanya ramai. Tapi malam ni tak tahulah, mungkin pelajar lama tak masuk lagi kot. Pelajar diploma tak masuk lagi ke? Masuk dah? Habis hilang pergi mana? Takkanlah minyak naik pun nampak tak nak start betul mai. Minyak bukan mana pun naik 20 bang je pun. Tapi sahabat-sahabat sekalian, minyak naik ke minyak turun ke, hujan ribut ke, taupan ke, majlis ilmu, kita kena letak satu keutamaan dalam hidup kita. Selalu saya ulang lah, banyak kali saya ulang, malam ni saya nak ulang. Kamu belajar tentang ilmu ni, di sini kamu belajar tentang ilmu-ilmu keduniaan, ilmu-ilmu berkaitan dengan profesional, kerjaya dalam bidang orang kata apa, keduniaan. Contohnya nak jadi engineer, nak jadi jurutera, nak jadi doktor dan sebagainya. Kat sini tak adalah bidang kedokteran, tetapi bidang-bidang yang mana menjadi fardu kifayah kepada kita untuk belajar. Tapi kita kena ingat, tempat pada fardu kifayah nama dia fardu ain, yang mana kita dah belajar dah dulu. Sewaktu kita belajar di sekolah rendah, darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 6, 4 terus. Dan seterusnya kita belajar tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tetapi adakah memadai ilmu yang kita pelajari sewaktu kita belajar di sekolah rendah dan sekolah menengah itu kita bawa sampai kita ke mati? Cukup tak? Cukup tak? Saya dah banyak kali lah aji kerak buku, saya berani. Tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian, saya pernah pergi tempat-tempat pelajar-pelajar yang sama umur dengan kamu. Tak mau abang nak kat mana? Di mana? Bila saya tanya tentang rukun mandi pun tak lepas. Bila saya tanya rukun, orang kata apa, rukun sembahyang pun tak lepas. Bila kita tanya perkara-perkara yang batalkan solat, ada benda dia confuse lagi, dia keliru. Tuan-tuan dan puan-puan pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak patut bagi kita, pelajar-pelajar yang ada satu daya intelek yang tinggi, ini boleh masuk sini, kira dalam kepala otak dia ada HOTS, HOTS.
yang selalu pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pemenang selalu ulang hot, iaitu high order thinking skill. Kurang, kalau salah tolong betul lah. Iaitu mempunyai aras pemikiran yang tinggi. Sebab tu boleh masuk belajar di sini. Amat tidak patut Tuhan anugerahkan kepada kita yang kamu dah belajar pada tingkatan 3 dulu. Ingat tak? Ada 3 kurniaan anugerah besar pada kita. Yang pertama, Allah bagi kita apa? Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk berfikir. 3 anugerah Allah ini, andai kata kita dapat daripada Allah anugerah yang cukup besar ini, tiba-tiba ilmu agama kita anggap benda tu remeh, kita tak belajar. Sebab itulah bila kamu masuk ke sini, adik-adik yang di belakang sana, pelajar perempuan, adik-adik lelaki di sebelah sini, siswa dan siswi, saya harap sangat-sangat, bukan kata malam ni dan seterusnya, jangan kita tinggalkan majlis ilmu, khususnya majlis ilmu agama. Tolonglah. Tak semestinya saya, kalau kamu tak suka saya, tak apa, boleh buat undi, boikot saya, boleh buat apa-apa saja. Saya tak apa, saya tak ada masalah. Kok kamu tak suka kat saya kan? Tetapi mana-mana ustaz, mana-mana pensyarah, mana-mana tutup guru, kalau datang memberi pengajaran agama, jangan kita sia-siakan. Mai. Dan jangan main seorang. Ajak. Satu bisnes yang amat untung bila kita berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita mula nak bagi motivasi hak pelajar-pelajar lama. Bukan pelajar baru. Pelajar lama ni kira motivasi lah. Tak ada ni kira motivasi tinggi, 3 orang kira hebat. Yang baru ni, insya-Allah sedikit lah saya baca sedikit hadis supaya kita dapat motivasi nak belajar ilmu agama. Pelajar lama dah dengar lah, kita ulang kaji balik. Nabi sebut An Abi Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Darda dia dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltabisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang berjalan di dalam satu jalan untuk mendapat ilmu, dia berusaha untuk mendapat ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan-jalan baginya untuk menuju ke syurga. Tuan-tuan, pelajar-pelajar sekalian, itu motivasi yang pertama untuk kita. Laluan kita sekarang ini adalah laluan ke syurga. Andai kata ilmu yang kita belajar tadi, sama ada ilmu agama ataupun ilmu yang berkaitan keduniaan, tapi niat dia untuk memakmurkan alam ini untuk keridaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan kita ke syurga. Tuan-tuan, duduk di track yang betul. Tuan-tuan, pelajar-pelajar sekalian, siswa-siswi, kamu berada di track yang betul. Selagi mana kamu letakkan keridaan Allah, itu benda yang paling utama. Ada orang main sini, dia nak belajar untuk mendapat segulung ijazah. Kamu akan dapat segulung ijazah itu insya-Allah. Tetapi kamu tidak dapat jaminan Allah. Tetapi ada orang pelajar yang datang ke sini, dia belajar bukan sekadar untuk mendapat segulung ijazah, tapi dia rasa tanggungjawab, aku ni orang Islam, aku kena kuasai ilmu ini. Kalau tidak aku kuasai ilmu ini, maka orang lain akan mengambil kesempatan di atas kelemahan umat Islam. Aku kena belajar ilmu ni. Maka di sini bila kamu letakkan Islam, kamu letakkan Allah yang utama, maka kamu berada di track yang betul. Kalau kamu mati pun di dalam UiTM ini dengan niat berikut, Nabi kata mati kita fi sabilillah, mati syahid. Bukan saya kata, Nabi kata. Orang yang berjalan keluar daripada rumah dia bagi menuntut ilmu sampai dia balik, dia balik dalam perjalanan pergi atau balik tadi dia mati, maka dia fi sabilillah syahid. Ini jaminan Nabi Muhammad SAW ke atas kita umat Islam, nak galakkan kita menuntut ilmu. Okey, fine. Sekarang ni memang kamu datang ke sini, kamu nak belajar, dah dapat surat tawaran masuk belajar di sini. Saya pun hari ni angkat sumpah. Hari ni pun angkat sumpah, bukan depan hakim, tapi depan Naib Chancellor Universiti Melaya, nak sambung belajar dekat USM. Saya pun sambung belajar. Sahabat-sahabat sekalian, tolonglah, di samping kita belajar ilmu keduniaan di sini,
apa saja bidang yang kamu ambil di sini, jangan lupa ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu agama, insya-Allah, sebagai bekalan kita. Bekalan kita. Ilmu kejuruteraan yang kita belajar tu mungkin boleh bekal atas dunia, tapi belum tentu boleh bawa pergi akhirat. Ilmu pengurusan yang kamu belajar tu mungkin boleh bekal di dunia, tapi belum tentu sampai di akhirat. Ilmu perhotelan yang kamu belajar dekat sini mungkin bekal kamu untuk bekerja di satu hari di tempat yang lain, tapi bukan di akhirat. Apa yang boleh bawa kita di akhirat ni? Iaitu iman dan Islam dan takwa, insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, hadis yang kedua, Nabi sebut, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Nabi kata, sesungguhnya para malaikat dia menghamparkan sayap-sayapnya di atas orang-orang yang menuntut ilmu, ridan bima yasna', tanda mereka suka kepada apa yang telah pelajar tadi lakukan. Maknanya Nabi nak bagi tahu dekat kita, ni di atas kita ni, habis kamu dengar banyak kali dah, tak apa saya ulang. Ni di atas kita ini para malaikat yang mana mereka ini bersusun-susun, berhinggap di antara satu sama lain sampai ke langit sana. Ridwan, sebab apa? Mereka suka tengok kita apa-apa ni. Seronok. Oh, tengok WhatsApp. WhatsApp ke WhatsApp? Seronok. Tak apa. Lagi hantar, bagi tahu kuliah saya malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan, suka malaikat suka. Ada satu majlis lain iblis suka, tapi yang ni malaikat suka. Bila malaikat suka, malaikat tak sia-siakan. Malaikat akan minta, ya Allah, ampunkan mereka yang berada dalam majlis ni. Kamu tak payah sibuk-sibuk sembahyang taubat, ada orang minta ampun dalam ni. Ada orang yang tengah minta ampun dekat kamu, ya Allah, ampunkan mereka-mereka ini yang sedang menuntut ilmu agamamu. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga, Nabi sebut lagi, wa innal 'alima yastaghfiru lahu kullu man fis sama' wa man fil ard wal hitan fi jufil ma'. Yang ketiga, ini dah tiga dah motivasi yang Nabi bagi kat kita. Yang ketiga ni Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang alim, hasil daripada dia mengaji. Kita tak reti, bila kita belajar jadi reti. Kamu dulu tak reti tentang ilmu perhotelan, dekat dulu sekolah menengah mungkin tak belajar tajuk tersebut secara khusus. Bila datang sini bersyarah aja baru kamu reti, oh perhotelan begini bidangnya, pengurusannya begini bidangnya. Jadi bila kamu graduate daripada UiTM ini, maka kamu digelar seorang siswazah. Singkatan daripada siswa dah habis dah mengaji. Jadi sahabat-sahabat sekalian, maka kamu akan digelar orang yang alim. Begitu juga kamu sekiranya datang ke majlis ilmu agama, kamu belajar, lama-lama daripada tak reti, daripada jahil menjadi alim. Apa kelebihan orang alim ni? Sahabat-sahabat sekalian, kelebihan dia apa? Kelebihan dia Nabi sebut di sini, diampunkan, diminta ampunkan seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di atas langit sana. Termasuk semua alien, predator, apa, makhluk gorgon, apa semua. Maksudnya sebut, kita tak tahu lah makhluk apa di atas sana. Kita wallahu alam, kita tak tahu. Cuma TV dia tunjuk kata predator dengan alien, dua tu lah. Sahabat-sahabat sekalian, makhluk di langit cukup banyak, kita tak tahu. Tu tak kira malaikat. Malaikat cukup ramai, 90% malaikat ni menguasai alam ini. Sahabat-sahabat sekalian, mereka mendoakan kita. Mereka mendoakan kita, minta ampun. Yang kedua, di sini dia kata wa man fil ard, dan seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ini dan yang duduk di bawah muka bumi ini. Allah cukup banyak. Dan wal hitan fi jufil ma, dan ikan-ikan yang berada di dalam laut. Tak payah ikan paus, ikan bilis pun tak larat nak kira. Ikan bilis pun dah banyak lah. Ni yang ketiga. Kita tahu kita banyak dosa. Sahabat-sahabat banyak dosa lah.
kita banyak dosa. Kadang-kadang kita tak ada masa nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah bagi bonus. Duduk dalam majlis ilmu, belajar agama secara tidak langsung, kita diampunkan oleh Allah segala dosa yang kita lakukan, terutamanya dosa kecil. Dosa kecil memang kita hari-hari dosa kecil tak larat nak kira. Banyak sungguh dosa kecil kita lakukan, kita tak perasan. Ada setengah dosa kecil kita tak sedar, ada setengah dosa kecil kita sedar. Tengok aurat, Allahu Akbar. Banyak tempat yang kita tengok hari ni, di mana-mana tempat aurat wanita ni boleh tengok secara bersama. Live pun ada, secara langsung pun ada, ataupun dalam maya, internet dan sebagainya, dalam TV, WhatsApp ada. Sahabat-sahabat sekalian, oleh kerana itu kita cuba cari ruang jadi pengguna, bukan pengguna, jadi makhluk Allah yang paling bijak dalam muka bumi ni. Duduklah baca ilmu, settle sedikit sebanyak dosa kita. Manusia bila diampunkan dosa dia, maka bersih hati dia. Bila bersih hati dia, mudah dia dapat ilmu dan hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, yang keempat, motivasi Nabi. Nabi sebut apa? Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Yang kelima, Nabi beritahu sesungguhnya kelebihan orang yang alim di atas orang yang abid, ka fadlil qamar, seperti bulan pada malam penuh, malam pertengahan, malam 15, malam 14, bulan mengambang penuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita tengok malam tu, bulan penuh dengan bintang yang ada, mana lebih menunjuk? Bulan ke bintang? Bulan, betul tak? Tengok bulan, ya Allah, dengan cantik cahayanya, dengan keindahan malam tersebut, tenggelam habis bintang-bintang yang ada. Bintang kejora ke bintang apa ada atas langit, semua tenggelam habis. Yang ada bulan tadi, clear. Nabi nak beritahu orang yang alim seumpama bulan yang penuh tadi, dan orang yang abid, iaitu kaki ibadah, orang kaki ibadah, seperti bintang-bintang yang tenggelam kerana keindahan malam yang ditunjukkan oleh bulan tersebut. Dalam hadis yang lain, sahabat-sahabat sekalian, Nabi kata kelebihan orang alim dengan orang yang abid. Abid ni orang yang kaki ibadah, dia rajin buat ibadat, sembahyang sunat rajin, puasa sunat rajin, zikir rajin. Tasbih ni 3 kali beli sebab betul. Tasbih dia hak beli yang bateri tak tahan lama kan. Sahabat-sahabat sekalian, dia ni cukup rajin ni, rajin iktikaf di masjid, baca Quran pun rajin. Tetapi oleh kerana dia ni rajin buat ibadat, tapi ilmu dia kurang, ngaji kurang, ilmu agama ni kurang. Sebab dia rajin buat ibadat tapi ilmu agama tak ada, dia tak belajar, ataupun dia belajar sikit saja. Ada juga orang macam ni, dia suka buat ibadat tapi ngaji tak ada. Bila ada majlis ilmu, dia kat kaki. Ada orang macam ni, dia nak buat ibadat, dia kata bapa ni duk ngaji belum tentu masuk syurga, aku ni kira okey kot. Ada juga orang fikir lepas tu. Ada, bukan saya tahu, pernah dengar sampai kat telinga saya di sebuah masjid. Dia beli orang yang dengar kuliah ilmu, kuliah agama. Sahabat-sahabat sekalian, orang yang beribadah tanpa ilmu, ibadah dia ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia baca Quran tapi tak belajar ilmu tajwid, salah, habis ibadahnya. Dia sembahyang sunat tapi dia tak faham rukun, dia tak faham syarat sembahyang, habis solat dia. Sahabat-sahabat sekalian, dia puasa tapi dia tak belajar ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Jadi dia puasa mulut dia jahat sama dengan dia punya hati dia. Sahabat-sahabat sekalian, Allahu Akbar. Pelajar perempuan awak ni, masya-Allah, syahid terima ni. Saya kata syahid tu mati, bukan tidur. Tidur dalam majlis ilmu tak kira. Allahu Akbar. Okey, semua apa buat apa ni? Apa buat apa kat depa? Mana fesi lari dia dah. Pemimpin destinasi pula, destini anak bazar, mana lari mana habis. Depa tinggal apa nak pandai depa. Depa kumpul tak apa, kami nak relax. Depa letih, depa nak tidur, biasalah manusia kan. Dia ada shift. Dah dia tinggal apa? Kami pergi lari tidur, depa sehingga mai. Minta maaf saya cakap utara ni semua faham. Alhamdulillah. Duduk Malaysia tak faham utara, kena banyak berjalan lagi.
Okey, sahabat-sahabat sekalian, maknanya kita jangan jadi orang. Sebab saya tengok ramai di kalangan kita, oleh kerana jarang pergi majlis ilmu, dia semayang, dia ikut-ikut orang, dia buat ibadat, dia ikut-ikut orang, dia belajar tak faham, dia tanya Ustaz Google. Dia tak tahu kan, tanya Ustaz Google. Boleh tanya Ustaz Google, tapi Ustaz Google pun bukan boleh pakai semua kan? Ada pakai Ustaz Yahoo, ada pakai Ustaz Wikipedia kan? Jadi jaga-jaga, dia kena datang untuk menghadap guru ataupun ustaz ataupun siapa-siapa yang ada ilmu, insya-Allah. Yang keempat, yang kelima, yang keenam. Yang keenam, Nabi punya jaminan. Dia kata apa? Wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman wala dinaran wa innama warisu alma faman akhadhahu faqad akhadha bi hazzin wafir. Nabi sebut innal ulama warasatul anbiya. Orang yang alim, para ulama ini adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dirhaman, dan nabi ni dia tak waris harta, dirham, dinar, tak waris. Nabi sendiri dia meninggal dunia, dia wafat, dia meninggalkan harta yang begitu sedikit, cukup untuk anak isteri dia. Nabi tak waris harta yang cukup banyak. Kalau dia nak waris untuk umat akhir zaman dengan harta dia, memang tak cukup. Fir'aun pun tak cukup sampai 7 keturunan. Sahabat-sahabat sekalian, tapi Nabi waris apa? Nabi warisi ilmu. Sumber yang paling besar ilmu agama Al-Quran Nabi wariskan kepada kita. Sumber yang kedua yang paling besar dalam agama kita Al-Hadis, dan juga Nabi warisi ke atas kita para sahabat yang boleh dijadikan contoh. Nabi kata sahabat-sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Sahabat-sahabatku ashabi kan nujum. Nabi kata sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kita ni manusia daripada dulu sampai sekarang, kita jadikan bintang di langit itu sebagai apa? Panduan, tunjuk arah, betul? Kan? Orang dulu-dulu zaman lah dah pakai Compass, pakai Google Map, kan? Pakai apa-apa, kan? Garmin dan sebagainya. Jadi bintang-bintang di langit, apa panduan Nabi sebut ni? Apa tujuan Nabi? Nabi nak beritahu, jadikan sahabat-sahabat Nabi sebagai panduan, contoh teladan, kata-kata mereka, asar sahabat, ambil sebagai panduan. Sahabat-sahabat sekalian, para pelajar sekalian, tapi sayang di akhir zaman ini ada satu kelompok manusia yang menggelarkan mereka ini sebagai orang Islam, tapi mereka mencecah para sahabat, menghina para sahabat, mengutuk para sahabat, meredah-redahkan isteri-isteri Nabi, dan juga memperlekehkan mereka-mereka para ulama yang mempertahankan para sahabat. Siapa golongan tersebut? Muhammad ya, belakang tak tahu. Siapa? Muhammad nak siapa? Tidaklah. Tidaklah. Apa jaga orang perempuan patut kena cemburu. Sebab Syiah ini satu ajaran yang membenarkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Pelik. Pelik. Tak apalah, cerita lain lah. Kali lah cerita yang tu. Kalau cerita yang tu 3 hari 2 malam package tak habis. Cuma sahabat-sahabat sekalian, para sahabat diletakkan sebagai panduan kita. Sebab tu sahabat pelajar-pelajar sekalian, di sini kita tengok Nabi sebut siapa-siapa yang mendapatkan ilmu tadi, mana kata Al-Quran, hadis, contoh daripada para sahabat, pelajar-pelajar sekalian, sesungguhnya dia mendapat satu bahagian yang begitu menguntungkan dalam hidup dia. Rugi kalau kita tak ambil ilmu Al-Quran. Allahu Akbar. Al-Quran ni, sahabat saya dia mengaji dekat Mesir, Hafiz, mengaji tafsir. Dia kata kalau kuliah dia, contohnya nak belajar tentang tafsir surah Wal-As, surah Al-As, kan? Dia kata, wah, 1 jam kuliah. Baru wah, bukan lagi Wal-As, wah tu saja 1 jam kuliah. Banyak cerita ni, banyak wow tu saja, banyak boleh cerita. Cukup mendalam dalam Islam ni tentang wow saja tu dia. Ada orang buat PhD tentang wow saja. Ada sahabat saya buat PhD tentang huruf wow, tentang huruf wow. Huruf hijaiyah ada banyak kan.
Alif kata dia huruf waw saja dia. Alif banyak. Boleh buat siapa yang berminat tu buat tesis PhD tentang alif saja, cukup banyak dalam bahasa Arab. Waw saja 1 jam kuliah pun tak habis. Sahabat saya kata. Tak masuk lagi wal asr innal insana lafi khusr. Masya-Allah. Sebab tu ada ulama menulis kitab-kitab tafsir kadang-kadang sampai 10 jilid, 12 jilid. Kerana apa? Kerana ilmu mereka cukup banyak. Kita wow, tunjuk dia apa? Wow pun tak kenal. Ada seorang pelajar saya duduk mengajar, tanya, boleh baca Quran? Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit no? Saya buka lah Quran, saya tunjuk dia, ni baca Ustaz. Wal asr ni, wow, lupa dah Ustaz. Alasan tak erti kata lupa. Bila tanya boleh? Boleh sikit-sikit. Itu semua alasan. Sahabat-sahabat sekalian, saya berani kerak buku. Orang yang tinggal 5-6 tahun tak baca Quran, lalu baca Quran balik, memang tak boleh bilang. Sebab tu Al-Quran jangan tinggal. Apatah lagi jadi jarang-jarang sekali dengar Al-Quran, jarang-jarang sekali baca Al-Quran. Yasin memang dia hafal sebab setiap malam Jumaat tu pun di sini dengar kata malam Jumaat saya pukul sebulan tiap-tiap malam Jumaat tak ada baca Yasin dekat sini sebab kena buat kuliah. Asal kuliah saya hari Rabu. Oleh kerana kelas saya di SM, kelas saya tu hari Rabu, iaitu hari Rabu. Jadi saya suka di hari Khamis. Sahabat-sahabat sekalian, seterusnya berapa dah? 5, 6 tak apa, kamu rekam okay, cantik. Nabi ada satu peristiwa tentang keutamaan Nabi tentang majlis ilmu ni. Cuba kita dengar satu hadis daripada Abu Ja'far, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid qara'a majlisain ahadihima yazkuruna Allah wal akhirun. Manusia yang sedang berhimpun, maka majlis yang pertama yazkuruna Allah, mereka sedang berhimpun dan mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin majlis tahlil atau majlis zikir, mereka berzikir. Yang kedua ni, majlis yang kedua ni wal akhirun yata'allamuna al-fiqh wa yad'una Allah wa yarghabuna ilaih. Yang kedua ini, grup ni mereka sedang buat apa? Sedang belajar tentang ilmu fiqh, ilmu fiqh, tentang sah batal solat dan sebagainya, perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah khusus terutamanya. Dan kedua-dua ini yad'una Allah, berdoa kepada Allah, wa yarghabuna ilaih, dan mereka mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua majlis ini bagus, masing-masing mengharapkan keridaan Allah, tak ada masalah. Cuma bila ada dua majlis ini, kita lihat keutamaan Nabi. Nabi nak duduk di mana? Bila Nabi duduk di situ, mana benda itu lebih afdal daripada yang satu lagi. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi kata, faqala sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kilal majlisain ala khair wa ahaduhuma afdalu min al-akhar. Nabi sebut kilal majlisain ala khair, dua-dua majlis tadi baik, dua-dua bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ahaduhuma afdalu min al-akhar. Tapi Nabi kata ada satu daripada dua tadi lebih baik daripada yang lain. Lebih baik daripada yang lain. Yang ni yang kita nak, orang bijak cari hal lebih baik daripada hal yang rendah sikit tu. Kita nak duduk lagu belah mana? Sahabat-sahabat sekalian, imma haula wa yad'una Allah wa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Satu kumpulan yang duk berzikir ini, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mereka ini berdoa kepada Allah, insya-Allah terserahlah kepada Allah untuk memakbulkan doa mereka, memperkenankan pemerintahan mereka. Dan mungkin juga Allah tidak memperkenankan doa mereka. Tetapi Nabi kata, wa imma haula fa yata'allamuna wa yata'allamuna al-jahil wa inna ma bu'istu mu'alliman.